Hai, Assalamualaikum. Okey, kita jumpa lagi bersama dengan Cikgu Del. Hari ini Cikgu Del akan ajar bagaimana kita hendak susun dan membilang nombor. Okey, dekat sini kita ada satu projek tanam semula. Okey, pokok bakau berapa? 3,000. Pokok kelapa sawit 3,100. Pokok getah 2,800. Dan pokok kelapa 2,900. Okey, bila kita nak susun nombor, kita boleh susun dalam dua cara. Dalam dua cara. Cara yang pertama, mengikut tertib menaik. Okey, apa itu tertib menaik? Tertib menaik ialah apabila kita susun nombor kecil, nombor daripada kecil ke besar. Okey, itu kita sebut sebagai tertib menaik. Yang kedua, kita boleh susun mengikut menurun. Okey, apa maksud tertib menurun? Ialah apabila kita susun nombor daripada nombor yang besar ke nombor yang kecil. Okey, jom cikgu tunjukkan contoh. Kita tengok dekat sini. Susun nombor paling kecil hingga ke besar. Okey, dekat sini yang paling kecil 2,800. Kemudian 2,900, 3,000, 3,100. Bila kita susun mengikut macam ni daripada kecil ke besar, kita akan sebut dia sebagai tertib menaik. 2,800, 2,900, 3,000, 3,100. Okey, bila kita susun nombor paling besar hingga ke paling kecil, daripada besar hingga ke kecil, kita akan sebut dia sebagai tertib menurun. 3,100, turun 3,000, turun lagi 2,900, turun lagi 2,800. Okey, nombor yang paling kecil ialah 2,800 dan nombor yang paling besar ialah 3,100. Buat soalan yang ada dalam buku teks. Kat sini dia kata susun nombor dalam tertib menaik dan tertib menurun. Okey, ada dua soalan. Soalan yang A, kita kena susun ikut tertib menaik dan menurun. Soalan B pun kita kena susun ikut tertib menaik dan menurun. Okey, bila kita susun dalam tertib menaik, perkara pertama sekali kita kena tahu tertib menaik ialah kena susun daripada tertib menaik, kita kena susun nombor daripada kecil ke besar. Okey, dan tertib menurun pula, kita kena susun nombor daripada besar ke kecil. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh untuk soalan A. Tertib menaik, kita kena cari nombor yang paling kecil. Okey, ingat lagi tak cikgu pernah ajar bagaimana kita hendak membanding nombor. Okey, kalau awak dah lupa, awak boleh tengok video cikgu yang cikgu dah sharekan sebelum ini. Okey, dekat sini tertib menaik, kita nak cari nombor yang paling kecil. Kalau kita tengok dekat sini, okey, nilai ribu dia semua sama, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Okey, kemudian kita beralih kepada nilai ratus. Okey, sifar, 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 sifar. Masih sama lagi. Kemudian kita pergi kepada nilai puluh. Kita nak cari nombor yang kecil. Okey, sifar, sifar, 1, 1. Okey, jadi yang 1, 1 ni, dua nombor yang belakang ni kita boleh tinggalkan dahulu. Kita fokus kepada dua nombor yang dekat depan ni. 1,009 dan 1,005. Jadi nombor yang paling kecil ialah 1,005. Jadi kita tulis 1,005, kemudian diikuti dengan 1,009, kemudian 1,013 dan yang terakhir 1,017. Okey, sekarang kita susun ikut tertib menurun pula. Bila kita nak susun mengikut tertib menurun, kita kena cari nombor yang paling besar
dan kita susun hingga ke nombor yang kecil. Okey, disebabkan dia soalan yang sama, bila kita dah susun mengikut tertib menaik, kita boleh pusingkan dia, kita terbalikkan dia. Kita ambil yang belakang dahulu untuk kita tuliskan 1017, kemudian diikuti dengan 1013, 1009 dan yang terakhir 1005. Yakin awak boleh buat untuk soalan yang B. Pun sama juga, bila kita nak susun dalam tertib menaik, kita kena cari nombor yang kecil dahulu. Dan bila kita nak susun dalam tertib menurun, kita kena cari nombor yang paling besar. Okey, cikgu teruskan lagi. Cikgu nak ajar awak tentang cara untuk kita membilang nombor. Lihat kepada contoh yang diberikan. Okey, gambar ini menunjukkan bilang menaik satu-satu. Bila bilang menaik satu-satu, kita fokus kepada nilai tempat sah. Okey, nilai tempat sah. Okey, tengok kat sini. 5,821. Nombor belakang dia, sah dia 1. Kemudian dia naik lagi 1. Dia akan jadi 5,822. Hanya nilai sah yang berubah. Kemudian naik lagi 1. Dapat jawapan 5,823 dan naik lagi 1, kita akan dapat jawapan 5,824. Sebab dia bilang menaik satu-satu. Jadi kita boleh fokus kepada nilai tempat sah. Okey, contoh yang seterusnya. Kita nak bilang menaik 10-10. Okay. Bila bilang menaik 10-10, kita kena fokus pada nilai tempat puluh. Okey, nilai tempat puluh menaik daripada 5,821. Okey, tengok dekat sini dia susun 5,821. Kemudian naik 10 akan jadi 5,831. Naik lagi 10 akan jadi 5,841 dan naik lagi 10 akan jadi 5,851. Hanya nilai puluh yang berubah. Cuba tengok kat sini. 2, 3, 4, 5. Okey, jelas? Okey, tengok contoh C. Bilang menurun 55. Okey, bila bilang menurun 55, dia akan melibatkan nilai tempat sah dan juga nilai tempat puluh. Okey, kita tengok kat sini. Dia kat sini bermula daripada 5,840. Kemudian kita turun 5, kita akan dapat 35. Turun lagi 5, kita akan dapat 30. Turun lagi 5, kita akan dapat 25. Hanya nilai belakang sahaja yang berubah. Okey, nilai depan masih sama. Iaitu 5,840, 5,835, 5,830 dan yang terakhir 5,825. Okey, kita teruskan lagi dengan contoh. Bilang menaik 66. Okey, apa maksud bilang menaik 66? Bermaksud kita kena tambah sebanyak 6. Kita tambah 6, kita tambah 6. Okey, sama juga tadi. Bila dia melibatkan nilai tempat sah, kita boleh tengok 2 digit yang terakhir. Okey, 2 digit yang terakhir. Dan digit yang kat depan dia masih sama. Kalau sini 58, sini 58, sini 58. Jadi dekat sini pun jawapannya akan jadi 58. Okey, cuma nombor belakang ni 38. Okey, nombor belakang tu 38. Kita tambahkan dengan 6. Kita akan dapat 44. Jadi jawapan dia 5,844. Okey, tengok pada contoh E. Bilang menurun 22. Okey, menurun 22 bermaksud kita tolak 2. Okey, tengok dia mula daripada belakang. Tolak 2. Okey, yang ini pun kita kena tolak 2. Dan yang ini pun kita tolak 2.
Okey, tengok kat sini kita boleh ambil 2 digit juga. Okey, 47 tolak 2 kita akan dapat 45. 45 tolak dengan 2. Okey, 45 kalau kita tolak dengan 2 kita akan dapat 43. Jadi nombor belakang dia 43, nombor depan dia berapa? Ya, betul. Nombor depan dia sama, 58. Jadi jawapan dia ialah 5843. Mudah kan? Okey. Sekarang kita nak bilang menaik 100-100. Okey, kalau bilang menaik 100-100, kita fokus kepada nilai tempat ratus. Okey, nilai tempat ratus. Kalau tengok dekat sini, dia dah tolong awak highlight kan dengan warna merah ni. Okey, yang ini 7. Ini nilai tempat ratus 10, ratus, ribu. Jadi kita fokus kepada nilai tempat ratus. Menaik, jadi dia akan jadi semakin banyak. 7, 8. Pergi sini akan jadi 9. Pergi sini akan jadi 10. Okey, bila 10, dia akan susah sedikit. Jadi, cikgu cadangkan pada awak untuk kita tengok 2 nombor terus dekat depan ni. Okey, nilai tempat ratus dan nombor nilai tempat ribu. Kita tengok kat sini, ini 57. Kat sini 58. Jadi dekat sini akan jadi 59. Yang sebelah ni akan jadi 60. Okey, nilai belakang sama tak berubah. 3 sifar, 3 sifar. Sini pun 3 sifar. Yang sini pun 3 sifar. Dan yang belakang pun 3 sifar. Okey. Cikgu tunjukkan lagi contoh yang terakhir. Kita nak bilang menurun 1000-1000. Okey, menurun 1000-1000. Kita fokus kepada nilai tempat ribu. Okey, kat sini 7. Kalau turun sini dia akan jadi 6. Turun sini jadi 5, 4, 3. Okey, nombor belakang dia? Ya, nombor belakang dia sama. 9, 3 sifar. Kemudian yang ini pun 9, 3 sifar. Yang ini pun 9, 3 sifar. Yang ini pun 9, 3 sifar. Jadi jawapan dia ialah 6,930. Kemudian turun lagi 1000 akan jadi 5,930. Okey, mudah bukan? Okey, cikgu akan tunjukkan. Kita cuba buat latihan yang ada dalam buku teks. Soalan 2, lengkapkan. Alamak, soalan ni tak bagi tahu kita dia turun berapa ataupun dia naik berapa. Okey, jangan risau sebab kita dah tahu cara untuk kita tengok dia turun ataupun naik berapa. Kita fokus kepada nilai tempat yang berubah. Okey, tengok soalan A. 1720 pergi sebelah 2720. Okey, dekat sini kita dapat kenal pasti yang nombor yang berada depan ni dia berubah. Dari nombor 1 pergi jadi nombor 2. Dan yang belakang ni dia tidak berubah. Okey, dekat sini kita dapat tahu nilai tempat dia ialah 1000. Jadi dia menaik sebanyak 1000. Okey, 1000, 2000. Jadi pergi sebelah ni akan jadi 3000. Sebelah lagi akan jadi 4000 dan yang ini jadi 5000. Jadi nombor belakang dia berapa? Ya, nombor belakang dia sama, 720. 720. Okey, mudah kan? Okey, tengok lagi. Okey, kita tengok pula soalan B. Okey, kalau tengok dekat soalan B ni, nilai tempat yang berubah ialah nilai tempat sah. Okey, kat sini dia 4. Kemudian pergi sini dia jadi 7. Okey, 4 pergi ke 7, jadi dia tambah sebanyak 4, 5, 6, 7. Dia bertambah sebanyak 3. Okey, jadi ketiga kat sini pun dia akan tambah 3. Okey, 6, 7. Kita tengok 2 digit belakang ni. 67, kita tambah dengan 3, kita akan berdapat 68, 69, 70.
Okey, 70 dan belakang ni jadi 73. Okey, kalau dekat depan ni sama juga, dia tambah 3 pergi ke belakang. Kalau pergi ke depan, kita kena tolak 3. Okey, 4 kita tolak dengan 3, kita akan dapat 1. 61. Okey, dua nombor depan ni sama, tidak berubah. 45, 45. Pergi sini pun akan jadi 45. Yang ini pun 45. So, yang dekat depan ni pun 45. Okey, tengok kita beralih kepada soalan C. Okey, soalan C, tengok dekat sini. 6,009. Kemudian yang ini jadi 5,909. Kat sini jadi 6,209. Susah sikit ni nak tengok ni. Okey, kita jangan susah. Okey, tengok dua nombor yang bersebelahan ni. Yang ini 60 dan yang ini 59. Okey, nampak tak? Yang kita kat sini kita boleh perhatikan yang nombor dia semakin menurun. Kalau sini 60, sini 59, turun lagi dia akan jadi dekat sini 58. Okey, belakang dia berapa? Belakang dia masih sama, iaitu 9. Okey, kat sini pun sama, 59, 60. Pergi sini dia akan jadi 61 dan nombor belakang dia 9. Okey, mudah kan? Okey, last kali untuk soalan D. Kita tengok nombor mana yang berubah. Okey, 8343. 8343. 8334. Okey, dekat depan ni sama. 83, 83. Sini pun 83. Yang berubah nombor belakang ni. 43, kemudian pergi 34. Dan nombor dia semakin menurun. Okey, turun berapa? Kita boleh kira 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34. Jadi kita kira kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia turun sebanyak 9. Okey, jadi pergi sebelah pun dia akan turun 9. Kita kira daripada 34. Okey, 34 turun jadi 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25. Jadi nombor belakang dia 25. Okey, 25 tolak lagi 9. Okey, kat sini dah ada jawapan 16. Okey, 16 kita tolak dengan 9. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Okey, 7. Tapi kita kena tulis sifar 7 sebab kita tengok 2 digit. Dia sifar 7. Yang depan ni dia sama, tidak berubah. 83, 83, 83, 83. Yang dekat sini pun 83. Okey. Mudah kan? Okey, cikgu harap awak boleh faham. Perkara pertama, kita mesti perhatikan nilai tempat apa yang berubah. Okey, kemudian lepas kita dah tahu nilai tempat mana yang berubah, kita kena tengok berapa banyak yang dia berubah. Sama ada dia menaik ataupun dia menurun. Okey, awak boleh buat lagi, banyak lagi latihan dalam buku aktiviti matematik tahun 3. Okey, cikgu berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.